Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Sahabat-sahabat yang saya hormati, alhamdulillah seperti yang mana saya hasratkan beberapa hari yang lalu pasca selesainya dialog terbuka antara Al-Fadil, sahabat saya Al-Fadil Ustaz Salman Ali dan juga dua wakil daripada ARG. Mereka bertemu di Kangar Perlis dalam satu rangka dialog ataupun mungkin debat terbuka dengan satu tajuk yang dipersetujui bersama, iaitu Wahabiyah, aliran sesat atau aliran Ahli Sunnati wal Jamaati. Baik, perkara yang saya suka untuk perjelaskan di sini kerana ia menjadi pertanyaan dalam sebahagian mereka yang menonton, yang memberikan komentar dan yang lain-lain. Kenapa tajuk ini dibawa? Dah berapa lama kita bercakap tentang Wahabi? Sudahlah. Baik, semua perlu untuk sedar dan tahu bahawa perdebatan ataupun dialog ini adalah salah satu daripada syarat yang diletakkan untuk mengadakan dialog yang pertama dahulu, iaitu dialog berkaitan dengan Syekh Nazim Al-Haqqani tentang tarikat Naqsyabandiyah yang menjadi kecoh apabila ia kononnya ataupun ia telah pun diberikan kebenaran bersyarat setelah ianya dihukum sebagai sesat. Ingat beberapa bulan yang lalu ataupun khususnya pada tahun yang lalu. Maka syarat untuk dilaksanakan perdebatan ataupun dialog terbuka itu adalah dengan mesti ada dialog Wahabiyah. Maka ianya salah satu syarat, dan kami ataupun khususnya di pihak Ustaz Salman dan juga di pihak KUIPS Negeri Perlis, mereka honor ataupun melaksanakan menunaikan janji tersebut. Maka muncullah tajuk ini ataupun muncullah yang dikatakan sebagai dialog tentang Wahabiyah, aliran sesat dan aliran Ahli Sunnati wal Jamaah. Juga saya ingin ingatkan bahawa tajuk ataupun debat ataupun dialog ini adalah berformat. Tajuk ini adalah debat dan berformat. Apa maksud dialog ini secara berformat? Kerana ianya ada jangka waktu masa. Anda diberikan 30 minit, anda bukan ada sehari. You don't have 24 hours to debate, to dialogue about this. Ini pun berjalan antara 5 hingga 6 jam. Berehat kadang-kadang antara 10 minit, 5 minit, antara satu sesi kepada sesi yang lain, untuk pergi ke tandas, untuk mungkin minum, untuk merenggangkan tubuh kan, mungkin letih. Lama, 5 hingga 6 jam. Maka apabila format-format itu telah pun diberikan, khususnya antara 1 jam setengah, pembukaan antara kedua belah pihak, tidak boleh mana-mana pihak daripada kedua-dua belah pihak yang terlibat itu untuk mencelah, untuk bertanya. Tak boleh. 1 jam setengah itu setiap daripada pembicara itu memberikan, melontarkan, membentangkan kes mereka, sama ada mereka bersetuju Wahabiyah ni aliran sesat ataupun mereka bersetuju ia masih lagi aliran Ahli Sunnati wal Jamaati. Apabila dalam pihak interogasi, maka di sini pihak yang menanyakan itu mempunyai kawalan flaw secara mutlak. Dia boleh bagi soalan, dia boleh meminta jawapan, dan dia boleh untuk mengawal sama ada jawapan itu adalah jawapan yang diperlukan, ataupun dia boleh untuk reclaim his time ataupun menghentikan pihak yang menjawab tersebut kerana itu adalah flaw dia. Dan ingat, ini diberikan kedua-dua pihak. Tidak ada istilah bahawa ia tidak adil pada mana-mana pihak. No. 30 minit pada satu pihak, 30 minit pada pihak yang lain. Maka, kenapa logik dia? Yang ni saya nak bagikan, jelaskan secara terang dan terbuka di sini, supaya sebahagian di kalangan pihak yang menontonnya tidak salah faham. Baik, kerana ada kecenderungan apabila seseorang itu bercakap tanpa berhati-hati dan sesuka hati untuk bercakap, maka dia tak berfikir apa consequences-nya, apa akibat daripada percakapan dia itu. Maka apabila kita hadkan masa dan berikan soalan itu secara tepat dan menujukan secara tajam, maka ia akan menguji konsistensi kepada pihak yang menjawab. Oleh yang demikian, ia penting. Maka contoh daripada perkara ini, apabila Ustaz Salman bertanya kepada Ustaz Engku sama ada dia menjawab, sama ada dia membaca ataupun tidak kitab yang membincangkan dalam satu isu, maka di situ Ustaz Engku cuba lari, katakan saya tidak baca. No. Apabila seseorang itu dia baca ataupun tidak, dia tahu saya baca, katakan baca. Saya tidak, katakan tidak.
Tapi apabila ruang untuk melarikan diri, ruang untuk menjustifikasikan apa yang dia lakukan tu, walaupun tidak membaca, saya mungkin membaca, saya mungkin ada terbaca. No, we don't want to hear, to listen to that kind of answer. Tapi kita tahu, awak baca tak baca? Di antara dua saja, baca ataupun tidak. Okey, kalau awak kata baca, saya baca separuh. Okey, berapa awak baca? Jadi kita boleh teruskan dengan persoalan lanjutan dengan anggapan dia membaca. Kalau dia tak membaca dan dia akui bahawa saya tak membaca, so kita stop. Kalau dia dia katakan membaca sedangkan dia tak membaca, daripada persoalan lanjutan itu akan dapat membuktikan bahawa dia berbohong dan menipu bahawa dia membaca. Sebab itu, perdebatan ataupun dialog secara berformat ini, ia bukan sempurna, tetapi ia dapat untuk membuktikan bahawa seseorang itu bertanggungjawab terhadap perkataan dia ataupun konsisten terhadap apa yang dia percaya. Baik, maka kenapa tajuk ini muncul dan kenapa tajuk ini saya secara peribadi juga terkesan dan seronok untuk berpartisipasi sama ada secara indirect. Okey? Kerana terdapat wujudnya satu senarai yang ditularkan ke mana-mana di seluruh Malaysia dan menjadi kadangkala menjadi sebahagian daripada rujukan untuk menilai sebahagian penceramah itu sama ada dia Wahabi ataupun tidak. Dalam senarai yang dikongsikan oleh Ustaz Engku Fadil di Facebook dia dan menjadi tular, nama saya ada. Ustaz Salman pada tingkatan yang ke-24 dan saya pada tingkatan yang ke-28. Maka saya ada locus standi. Saya ada hak untuk membincangkannya, mempertahankan diri dan mempertikaikannya dan berbagai lagi. Kerana nama saya secara peribadi disebut dalam senarai tersebut. Maka, apa kesan dia? Kesan dia banyak, sahabat-sahabat, saudara-saudara, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Kesan dia banyak. Apabila ia dimumukkan bahawa Wahabi ataupun Wahabiyah itu sesat, bahkan kafir, kan, ataupun pengganas, jahat, ia telah memberikan konotasi yang berat sehingga menjatuhkan maruah orang lain. Satu. Kedua, saya adalah orang akademik, pensyarah dalam bidang pengajian Islam. Saya mempunyai tauliah akademik sehingga tahap kepada, alhamdulillah, dengan rezeki Allah Ta'ala sampai kepada Dr. Falsafah. Maka, secara akademiknya, latar belakang pendidikannya, saya layak insya-Allah untuk berbincang, mengajar ataupun menjawab, memberikan rundingan terhadap isu-isu agama. Namun oleh kerana nama senarai itu, berapa banyak tempat yang apabila kita hantarkan permohonan untuk mendapat tauliah mengajar, kita dinafikan. Kita dinafikan. Dan bahkan ianya dengan begitu mudah untuk tidak diproses hanya kerana nama kita muncul di situ. Kalau pergi minta event tauliah sementara, maka itu pun tidak akan diberikan. Jadi, kenapa tajuk ini, ada orang kata, kenapa ulang lagi, kenapa ini nak dibincangkan lagi? Anda mungkin tidak ada kesan. Kami ada kesan. Kami ada tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berkongsi ilmu dan pengalaman berkaitan dengan agama ini kepada masyarakat. Tetapi ia dihalang oleh kerana pelabelan secara jahat, secara fitnah ini terhadap nama-nama yang disebutkan itu tadi. Baik. Ada perkara yang diutarakan daripada awal sampai akhir yang disebutkan oleh Ustaz Engku apabila Ustaz Salman, yang ni respon saya, beliau tidak memberikan ataupun tidak menyentuh membincangkan tentang Wahabiyah, idea dan juga pemikiran Wahabi itu secara umum, tetapi lebih kepada mengkhususkan Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi bagi dia bahawa patut tajuknya diubah Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Wahabiyah. Wahabiyah itu satu nisbah kepada aliran pemikiran dia. Maka mereka, sebab itu mereka bawa berkaitan dengan pandangan Ibn Baz, Salih Al-Uthaymin, kemudian Salih Al-Fawzan dan yang lain-lain. Itu semua adalah mereka yang meninggal tak lebih daripada mungkin 20-30 tahun yang lalu. Agak recent. Mereka ini nama-nama yang recent. Tetapi apa yang dibawa oleh Ustaz Salman adalah membawa sendiri kepada quote-unquote pendiri ataupun orang yang bertanggungjawab untuk dinisbahkan dengan perkataan ataupun dengan nama Wahabi itu tadi. Siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Maka bagi saya tiada masalah apabila Ustaz Salman banyak memfokuskan kerana dia pendiri dan dia pun bukannya terlalu jauh sampai 1000 ataupun 700 tahun yang lalu. Sekitar mungkin
dalam beberapa ratus tahun yang lalu, 200 ataupun 300 tahun yang lalu, yang itu munculnya Muhammad Ibn Abdul Wahhab yang selalu digelarkan pendiri kepada Wahabi tersebut. Amat tidak logik. Anda ingin bincangkan aliran Wahabi itu dan you try to detach completely, cuba untuk mengeluarkan sama sekali perbincangan, perkataan, rujukan daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Seakan-akan nak bincangkan mazhab Syafi'i, tak mahu kaitkan dengan Muhammad bin Idris Syafi'i, Al-Imam Syafi'i. Okey, yang meninggal pada tahun 204 Hijrah, lahir 150, meninggal 204, Imam Syafi'i. But you want to talk and discuss about Al-Imam Syafi'i, tapi tak mahu untuk bincang apa-apa langsung daripada Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Agak janggal dan sama sekali tidak tepat. Ya, ada aliran para ulama, sama ada anak muridnya secara direct ataupun generasi-generasi ulama selepas itu yang menisbahkan diri mereka dengan mazhab Syafi'iyah, tetapi tidak bertanggungjawab untuk mengeluarkan, tidak mengaitkan langsung dengan Al-Imam Syafi'i itu sendiri. Begitu juga dalam hal ini, Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dikira sebagai pendiri kepada kelompok ataupun golongan Wahabi ini. Tetapi untuk bincang Wahabiyah, jangan bincang tentang Muhammad bin Abdul Wahhab. Tak mahu untuk bawa idea-idea ataupun pemikiran, penulisan dia. Walaupun sebahagian penulisan itu disalahfahami, dipesongkan, diherutkan pemahamannya. Seperti nanti kita akan lihat bagaimana dilakukan oleh Kiai Idris Ramli berkaitan dengan jawapan Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala terhadap kelompok yang melakukan kesyirikan, melakukan khurafat dan benda-benda pelik dan letak menama ataskan, melabelkan apa yang mereka buat itu yang salah itu atas nama fiqh ataupun mazhab. Baik. Maka itu terjawab, iaitu kenapa watak ataupun penulisan rujukan Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak sama sekali apabila dibawa dalam perdebatan, dalam perbincangan itu tidak sama sekali irrelevant, tidak relevan dengan tajuk Wahabiyah itu. Ia sangat-sangat relevan dan mempunyai kaitan yang kuat. Dan untuk rujukan, saya fikir untuk detail sahabat-sahabat terpaksa untuk lihat daripada minit pertama sehingga minit yang terakhir. Selama 5 hingga 6 jam itu akan lihat detail. Saya tak mahu pergi detail kerana dia akan lagi panjang. Ini pun dalam sedikit mukadimah kita telah mencapai lebih daripada 10 minit. Iaitu pada Muhammad bin Abdul Wahhab lahir pada 1703 Masih. Kita 2023, dia lahir 1703 dan meninggal pada 1795 Masihi. Iaitu dia meninggal pada umur dia sekitar 92 tahun. Baik, maka lebih daripada 200-300 tahun yang lalu. Baik. Kemudian apabila dinamakan sebagai Wahabiyah, atau orang itu dipanggil sebagai Wahabi, tidak ada takrifan yang jami' mani', tidak ada takrifan yang menyeluruh komprehensif yang mampu untuk mendefinisikan bagi satu orang watak dia ada berapa. Contoh, 5 syarat. Jadi kalau katakan dia ada 5 syarat, dia memenuhi 5 syarat ni, okay, he is a Wahabi. Okay? Dan dia juga tidak maklumkan bahawa sekiranya dia ada 3 daripada 5, ataupun 4 daripada 5, ataupun 1 daripada 5. Adakah dia boleh dikira Wahabi ataupun dia tak boleh dikira Wahabi? Ia perlu memenuhi 5 ataupun dia cukup dengan 1 syarat saja atau at least, maka dia boleh dianggap sebagai Wahabi. Persyaratan ini untuk memanggil seseorang itu Wahabi, supaya, kenapa ini penting? Supaya kita boleh tahu, oh yang ini kau maksudkan Wahabi, yang ini kau tak maksudkan Wahabi. Untuk mengeluarkan ataupun mengekalkan dia ataupun menggelarkan dia sebagai ahli sunnah. Ahli sunnah. Maka ahli sunnah wal jamaah, terminologi itu, mustalah itu adalah telah establish begitu lama bagi membezakan dengan Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah dan yang lain-lain. Jadi ahli sunnah wal jamaah adalah satu jenama yang telah establish. Maka ada datang selepas itu beberapa ratus tahun daripada itu nama yang dinisbahkan kepada satu kumpulan sebagai Wahabi. Jadi kita nak tahu siapa Wahabi ni, yang sama ada dia tergolong ahli sunnah ataupun dia nak dipecat daripada ahli sunnah. Kumpulan ini gagal untuk mentakrifkan dia, gagal untuk meletakkan siapa dia, syarat dia. Jadi dengan 5 syarat, hypothetically katakan dia ada 5 syarat. Jadi kita tengok pada watak, katakan saya, adakah saya memenuhi 5 syarat tersebut untuk dipanggil Wahabi, ataupun hanya cukup 1 dan kemudian saya dipanggil Wahabi. Itu gagal untuk ditakrifkan oleh pihak yang tadi mengatakan bahawa Wahabi itu terkeluar dan sebagainya. Dan di Malaysia kita tahu
Kadang-kadang orang itu dipanggil sebagai Wahabi disebabkan isu-isu yang scattered, isu-isu yang terpecah-pecah. Contoh, apabila dia berkata tentang ataupun mementingkan tentang perbahasan tentang hadis. Hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini palsu, hadis ini hasan. Apabila ada keluar satu kita kata hadis ini sahih ke? Kat mana ya rujukan? Itu antara benda yang mudah untuk dilabelkan sebagai dia ni Wahabi. Sebab tu banyak tanya. Sebab tu banyak untuk bertanya tentang status hadis. Juga ada yang mungkin kerana lawan khurafat, lawan syirik. Okey, lawan syirik. Dia ni semua benda dia syirik. Dia ni tak percaya wali. Dia ni tak percaya benda-benda ghaib yang merepek-repek ni. Jadi dia ni tanda dia Wahabi. Ataupun bila dia belajar mazhab, dia berbincang, ini adalah salah satu pandangan mazhab yang mungkin ia adalah lebih kukuh dari segi penghujatan. Kalau dia dianggap sebagai keluar daripada mazhab Syafi'i, itu pun keluar daripada mazhab Syafi'i dengan amalan setempat. Kadang-kadang pandangan itu ada pandangan dalam mazhab Syafi'i dalam kaul-kaul yang lain daripada para ulama. Okey? Tapi itu tidak dikira. Ia mesti yang selari aliran mainstream di Malaysia. Walaupun ia pandangan mazhab Syafi'i diamalkan di negara lain, tak diamalkan di Malaysia, itu tetap mungkin dianggap sebagai Wahabi. Mungkin dianggap sebagai Wahabi. Juga tak menghormati tradisi. Walaupun tradisi itu dianggap tradisi yang bukan wajib, bukan juga sunat, ia sekadar satu tradisi umum. Kalau kita berbeza, tidak mengambilnya, mengubah beberapa amalan kebiasaan, katakan daripada talqin itu kepada mayat, tetapi menukarkan talqin itu kepada memberikan peringatan kepada orang hidup, boleh jadi itu juga dianggap sebagai Wahabi. Maka siapa itu Wahabi? Ta'rifannya gagal untuk diberitahu, sehingga nanti apabila kita buat banding beza, cross check, kita akan lihat tidak ada konsistensi dalam hal tersebut. Maka kalau kita lihat ia satu yang begitu bahaya yang ditolak. Tokoh-tokoh yang tidak dianggap sebagai Wahabi memberikan pujian bagi Muhammad bin Abdul Wahab. First, saya nak katakan saya bergantung banyak kepada pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kalau nak katakan saya mazhab Syafi'i pun tak ada masalah. Daripada akidah, saya menekuni semua pandangan-pandangan yang ada, walaupun mungkin kecenderungan saya kepada akidah salaf ataupun athari, tapi ia tidak saya tidak mengeluarkan Asy'ariyah, Maturidiyah daripada medan ataupun kelompok ahli sunnati wal jamaah. Ada isu-isu yang kadang-kadang bersifat furu' dalam akidah yang memang dibenarkan untuk kita berbeza pandangan. Namun apabila kita meraihkan semua itu, seakan tak boleh. You mesti saja pegang ni, jangan pegang yang lain. Tak boleh campurkan. Sedangkan pada realiti dalam urusan mazhab, dalam urusan akidah sekalipun, bercampur baur juga kita antara silang mazhab fiqh ataupun silang mazhab akidah. Baik. Disebutkan, Ustaz Salman sebutkan tentang nama Al-Alawi, Syekh Al-Alawi Al-Maliki. Ini tokoh besar yang dihormati, disayangi, diangkat, bahkan mungkin sampai kepada tahap wali oleh kumpulan-kumpulan yang menganggap diri mereka Asy'ariyah ataupun Sufiyah. Menyatakan Muhammad bin Abdul Wahab sebagai Imam Tauhid. Syekhul Azhar Jadul Haq, Ali Jadul Haq juga menganggapnya tokoh yang besar, mujaddid. Syekhul Islam dianggap sebagai Syekhul Islam oleh Syekh Yasin Al-Fadani Al-Maliki, yang dipuji oleh Ustaz Engku Yasin Al-Fadani Al-Maliki, orang yang terkumpul pada dirinya begitu banyak sanad dalam agama. Dipuji oleh Ustaz Engku sendiri dan memanggilnya sebagai Syekhul Islam dalam senarai sanad-sanad ataupun guru-gurunya yang bersambungan secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian guru kepada Tok Guru ni Abdul Aziz rahimahullahu taala, yang menarik balik pandangan awalnya yang mengkritik, menolak Muhammad bin Abdul Wahab, iaitu Syekh Husaini Ahmad Madani Al-Hanafi, tokoh besar dalam mazhab Hanafi, Husain Ahmad Al-Madani, dan juga tokoh besar yang kita sempat untuk jumpa berinteraksi, iaitu Al-Imam atau Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan juga Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, memberikan pujian-pujian yang besar kepadanya. Baik, saya akan pilih beberapa tajuk yang besar yang mungkin untuk menggambarkan bagaimana akhirnya saya tidak menyatakan siapa menang ataupun siapa kalah. Ia membuktikan bahawa kita tidak boleh sewenang-wenangnya, semudah-mudahnya untuk kata yang ini adalah Wahabi dan ini terkeluar daripada ahli sunnah, kerana pihak yang menyatakan itu, yang menyokong pandangan itu juga gagal untuk membuktikan. Contoh,
Bila mereka menyatakan tentang Wahabi ni tolak mazhab, Wahabi menganggap mazhab fiqh ini sebagai benda yang syirik, benda yang perlu untuk ditolak, fiqh itu adalah syirik. Yang ini ditulis oleh Idrus Ramli, menganggap benda ini. Ia disebutkan oleh Ustaz Salman. Tuan-tuan, sahabat-sahabat boleh rujuk pada jam yang kedua, minit ke-25. Jam kedua, minit ke-25, saat ke-35. Ini awalan kepada perbincangan ini. Apabila dibawa satu potongan dalam kitab Ad-Durar As-Sanniyah fil Ajwibati An-Najdiyah. Ad-Durar As-Sanniyah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab, menjawab persoalan-persoalan daripada kumpulan daripada Najd. Muhammad bin Abdul Wahab kata, ada sebahagian orang yang menjustifikasikan mereka melakukan khurafat, melakukan syirik dengan meletakkan nama ini fiqh, ini benda khilaf, ini perbincangan di kalangan para ulama. Dan bila syirik dan khurafat itu dikatakan sebagai fiqh ataupun mazhab, kalau itulah konsepnya, anda sebenarnya menyalahgunakan nama fiqh dan nama mazhab. Hakikatnya dia adalah syirik, ia adalah imam-imam syaitan. Itu yang dimaksudkan dengan orang menukar jenama. Benda yang salah diletakkan jenama yang digunakan tentang fiqh itu. Maka sahabat-sahabat, ini yang dimaksudkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi apa yang berlaku? Sebahagian penulis yang anti terhadap Wahabi, dia ubah konteks. Dia kata, tengok, Muhammad bin Abdul Wahab kata semua mazhab fiqh itu adalah syirik. Ulama-ulama fiqh itu adalah sebagai syaitan yang bertopengkan manusia, dan fiqh itu perlu ditinggalkan. Kerana dia kata, tengok, dia kata dia syirik semua ni. Sahabat-sahabat, ini antara salah satu jenayah. Kita boleh berbeza pandangan, tapi jangan jahat dan buat jenayah begini. Kerana Muhammad bin Abdul Wahab antara pemegang sanad yang paling ringkas. Bila dalam hadis, dalam ilmu hadis, sanad itu semakin pendek sanad dia panggil sanad ali, semakin panjang sanad dia panggil sanad nazil. Kerana apabila sanad itu pendek, kebarangkalian untuk berlaku masalah, sama ada daripada pada rawi ataupun pada sanad dia, tentang kekuatan ingatan adab, tentang fiqahnya rawi itu makin rendah. Possibility untuk berlaku itu makin rendah. Maka sebab itu dipanggil sanad ali, kerana sanad itu pendek. Dan antara yang memegang sanad mazhab Hambali yang paling tinggi, paling ali, paling ringkas itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau dia menganggap fiqh itu sebagai satu benda yang syirik, kenapa dia perlu untuk bersusah payah memiliki sanad dalam mazhab Hambali ini? Dan bahkan kita dapat buktikan membaca teks konteks kepada perkataan itu dalam Ad-Durar As-Sanniyah, ia sama sekali membuktikan tuduhan itulah tuduhan yang sangat jijik, jahat dan juga jenayah akademik. Baik, itu yang satu. Seterusnya dalam bid'ah dan isu khilafiyah. Yang ini menarik. Bila berlaku interogasi. Bila berlaku interogasi inilah yang menarik, dapat menilai betapa konsistensi beberapa pihak dapat dipertanyakan dan dapat dibuktikan. Apabila tentang membid'ahkan tentang isu khilafiyah, Ustaz Salman membawa kes ataupun isu berkaitan membaca suratul An'am pada rakaat terakhir pada malam ke-7 dalam bulan Ramadan dalam tarawih. Maka dua pihak ini, Ustaz Engku dan juga Kai Nur Hidayat, Hidayat Nur, mereka salah seorang menyatakan boleh, salah seorang katakan tak boleh. Okey, boleh ataupun tak boleh. Dan juga ada yang menganggap sebagai dan kita dah tengok, nampak dalam isu khilafiyah pun di kalangan mereka berlaku perbezaan. Dan kalau mereka kata boleh, Al-Imamun Nawawi telah pun menyatakan perbuatan itu sebagai bid'ah munkarah. Sedangkan mereka kata bahawa isu ini adalah isu khilafiyah. Isu khilafiyah bermaksud dalam isu khilafiyah pun memang berlaku bid'ah membid'ah, dan isu bid'ah membid'ah ini berlaku dalam semua mazhab. Jangan tertipu dengan sebagian orang, oh jangan bid'ahkan benda-benda khilaf. No, memang berlaku. Imamun Nawawi ada yang membenarkan, ada yang tak membenarkan tentang membaca ini. Tapi Imam Nawawi membid'ahkan. Imam Nawawi menyebutkan perkataan bid'ah munkarah, bid'ah yang tercela. Bid'ah yang tercela. Jadi, apabila ada pihak, sebab itu nanti Ustaz Salman akan berada pada penghujung perdebatan dan dialog itu menyatakan, kalau anda yakin berdasarkan ilmu, berdasarkan rujukan anda bahawa perkara tersebut adalah bid'ah, silakan anda datangkan bukti. Bagi yang katakan tidak, okey, tak ada masalah. Cuma jangan, oh bila dia bid'ahkan, dia ni sesat, pengganas, pembunuh orang, mentakfirkan orang. Please, jangan buat macam tu. Jangan buat takawul. Mereka cipta benda, mungkin disebutkan pada perbuatan itu, mungkin kalau dia lajak sikit orang itu sebagai mubtadi', tapi bukan suruh bunuh dia, suruh kafirkan dia, tak.
Jangan buat perkataan, jangan takawul, jangan put words, jangan letakkan perkataan yang orang tu tak kata. Dan masalahnya, bila dia buat macam tu, oh puak ni kata benda ni bid'ah, jadi masuk neraka lah. Kami tak katakan masuk neraka, kami kata benda ini bid'ah. Untuk masuk neraka itu, dia banyak kiraan dia. Bukan sekadar isu berkaitan dengan dia buat bid'ah itu. Mungkin ada nanti akhirnya dia ada pemberat yang lain menyebabkan Allah masukkan dia ke dalam syurga kerana berat timbangan amalan baiknya. Kita tak tahu. Tapi on that particular matter, we cannot say that ia bukan bid'ah. Ia mungkin bid'ah pada pandangan dan pada ilmu yang kita fahami, sebab ia berbeza antara mazhab-mazhab tertentu. Even dalam satu mazhab yang sama akan berlaku perbezaan tersebut. Baik. Seterusnya adalah berkaitan dengan yang ini saya suka untuk ulang. Kerana akhir sekali sampai ada sebahagian orang dianggap sebagai pengganas kerana subscribe cenderung kepada pandangan Wahabi, dan itu menyebabkan banyak masalah. Dia ditangkap, mungkin direman kerana ada sebahagian tokoh yang mampu untuk akses kepada pihak keselamatan dan menganggap bahawa siapa saja ikut aliran ini, dia mesti akan mengganas. Saya tak pasti sama ada dia berani untuk melabelkan sebagai kerajaan Saudi ataupun negara Saudi itu sebagai pengganas. Saya harap kalau mereka betul-betul percaya dan kukuh, nekat untuk memperjuangkan hal tersebut, mereka perlu, kerana Wahabi itu, kerana negara Saudi itu ada dua tokoh, dua keluarga. Politiknya Muhammad bin Saud, agamanya Muhammad bin Abdul Wahab. Berlaku perjanjian lama antara Muhammad bin Saud dan juga Muhammad bin Abdul Wahab. Ada dua keluarga besar, iaitu Ali Saud dan Ali Sheikh. Ali Sheikh, yang mana mufti dia yang sekarang ini adalah daripada keluarga Muhammad bin Abdul Wahab, Datuk Ali Sheikh. Adakah pihak-pihak ini yang mungkin berada pada otoritinya dan menjadikan satu pegangan polisi rasmi negara ini menganggap bahawa Wahabi itu sebagai pengganas? Dan adakah negara Saudi yang menggunakan quote and quote dengan perkataan Wahabi walaupun mereka itu bermazhab Hambali adalah sebagai pengganas? Kerana dia ada rentetan isu yang panjang selepas itu, saudara-saudara. Hati-hati. Baik, kalau dia katakan kerana Muhammad bin Abdul Wahab ni masuk dalam peperangan dan kemudian membunuh orang itu dan ini, betul, kerana dia ketika itu, ini adalah isu kerana dia dengan Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud adalah orang politik dan dia nak dapatkan tempat pemerintahan. Jadi memang berlaku peperangan dan ini memang perkara yang biasa. Siapa yang belajar terhadap culture dan sejarah bangsa Arab itu, sehingga ada kaitan nanti, ada syairnya, ada perkataan-perkataan yang diriwayatkan daripada tokoh-tokoh perang ini. Baik, Muhammad bin Saud melalui yang ini tentang tadi bid'ah khilafiyah sebelum ni ada pada jam yang ketiga, minit ke-20 pada saat ke-6. Tadi isu tentang bid'ah khilafiyah suratul An'am. Ada pun isu berkaitan dengan takfiri dan juga bunuh orang ni, kalau dalam debat dan dialog itu, boleh untuk rujuk pada minit ke-2, pada jam yang kedua, minit ke-34 pada saat yang ke-41. Jam kedua, minit ke-34 dan saat ke-41. Baik. Muhammad bin Saud, watak politik dia dan watak agamanya Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab menyertai 163 perang seperti disebutkan dalam pembentangan itu, di antara 1158 Hijrah sehingga 1206 Hijrah, selama 48 tahun 163 perang. Dan berlaku kematian hasil daripada peperangan itu adalah 4751, dan tak semestinya Muhammad bin Abdul Wahab yang bunuh. Okey, tapi dia terlibat. Baik, kalau nak katakan itu latar belakang penglibatan dia, ada 4,000 ke 5,000 orang yang mati. Baik. Kalau kaedah metod untuk menganggap seseorang itu, tokoh agama itu adalah pengganas, pembunuh kerana dia masuk dalam peperangan seperti ini, kami bawakan, ataupun khususnya Ustaz Salman bawakan tokoh kedua dalam ahli sunnat, quote and quote Asy'ariyah, iaitu yang dinamakan sebagai Ibn Tumad. Ibn Tumad ini tokoh yang dikenali. Kenapa kita bawa? Soalan dia, kenapa dibawakan oleh Ustaz Salman ketika itu? Kerana ARG yang menamakan wakil mereka itu, iaitu Ustaz Engku dan juga siapa nama dia, Kiai Hidayat Nur, mereka ini menamakan mereka itu hadir mewakili ARG. Dan ARG ada buku yang diterjemahkan daripada Ibn Tumad dan menganggap dia sebagai tokoh Asy'ariyah.
Dan tidak silap saya, ia juga diterjemahkan, dibahaskan oleh Dr. Aiman Al-Akiti dalam bab ini. Bermaksud Ibn Tumat bukan anak kecil yang tidak ada kaitan dengan mazhab Al-Asy'ariyah ataupun ahli sunnah mereka ataupun aswaja mereka. Kalau sebab mereka pertikaian, kenapa apa kaitan dengan Ibn Tumat? Sebab kami nak gunakan kriteria anda. Kalau seseorang itu masuk dalam peperangan, dianggap membunuh, dan orang itu adalah dianggap sebagai pengganas, pembunuh dan suka untuk mentakfir dan membunuh orang, maka itu adalah bahaya. Maka perkara yang sama perlu untuk digunakan, kaedah yang sama, mi'yar yang sama, standard yang sama kepada Ibn Tumat, yang mana anda gunakan dalam isu berkaitan dengan agama. Khususnya ni, kita tengok Ibn Tumat yang masuk peperangan antara selama 9 tahun saja, 515 Hijrah sehingga kepada selepas daripada itu 524 Hijrah, antara 515 Hijrah hingga 524 Hijrah, 9 tahun. 7 peperangan saja. Dalam masa 9 tahun dia ada 7 peperangan, dan salah satu daripada peperangan itu melawan 70,000 orang mati dalam peperangan itu. Bermaksud lebih daripada 10 kali ganda kematian kalau dibandingkan seluruh peperangan yang disertai oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan bacalah dalam rujukan, dia lawan dan bunuh orang dalam isu akidah, isu agama, kerana dia anggap orang itu sebagai mujassimah. Orang itu dianggap sebagai mujassimah, dia tidak ada rekod yang jelas menyatakan bahawa dia pergi dakwah, dia pergi berdebat, dia apa semua. No, dia perang dan dia bunuh. Berlaku jujur. Kalau kayu ukur kepada itu digunakan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, ia juga perlu untuk diberikan kepada Ibn Tumat, dan ia juga perlu dikenakan kepada anda. Kenapa pihak ini dianggap sebagai pengganas pembunuh, yang ini dianggap tidak? Konsistensi itu yang kita mohon. Baik, saya kira dah hampir setengah jam. Saya pergi kepada kesimpulan. Mungkin saya akan buat siri yang kedua, tapi ini saya ingat rangkuman untuk memahamkan semua orang. Sebab saya tahu majoriti daripada sahabat-sahabat yang tonton, puluhan ribu yang mungkin akan mencapai kepada ratusan ribu. Okey, ratusan ribu. Sebab dialog yang pertama yang pernah saya lakukan sekitar 2016-2017 yang saya merupakan moderator, saya ingat ia mencapai kepada 1 juta tontonan. Ramai yang akan tengok. Ia akan makan masa bertahun-tahun, orang akan ulang untuk kaji, untuk melakukan referensi terhadapnya. Saya tahu 80-90% di kalangan kalian tak pun faham tentang isu berkaitan dengan akidah ni. Tentang adanya had, tentang adanya adami, makan adami. Saya tahu isu-isu itu tak difahami pun. Benda yang detail yang disebutkan oleh Ustaz Salman ke, ataupun Ustaz Engku ke, ataupun Ustaz ataupun Kiai Hidayat Nur pun, saya yakin 80% daripada anda tak faham. Mungkin kepada 90%. Bahkan kepada pelajar agama pun ramai yang tidak familiar with that terminologies. Kerana ia memang benda yang masuk dalam furu' akidah yang bercampur dengan falsafah. Apa yang saya perlu tahu untuk memberi, apa yang kalian perlu tahu adalah ekstremisme ia berlaku dalam semua mazhab. Kalau dengan mengambil 1-2 sampling dan kemudian buat kesimpulan, saya kira kalau kita nak buat kepada pihak lain, hampir tidak ada aliran, tidak ada kelompok yang selamat dan akhirnya dianggap sebagai sesat keluar ahli sunnah. Kalau nak digunakan kepada Asy'ariyah, nak digunakan kepada Maturidiyah, jumpa semua yang kita katakan ni. Cuma kita jujur ataupun tidak untuk membuka pekung itu kepada awam. Sebab tu kalam ulama yang bertembung dengan tajamnya. Yutwa wala yurwa. Dilipat, jangan diriwayat. Kerana kita tahu akan menyebabkan masalah. Dan Ustaz Salman ketika itu memberikan ingatan. Kita yang berada di sini, saya tahu di kalangan Salafi, di kalangan so-called Wahabi pun ada kerasnya. Dan saya tidak bersama dengan mereka. Kadang-kadang lebih terbuka. Kadang-kadang saya ini dianggap sebagai Wahabi, dalam waktu yang sama saya anggap dia liberal. Antara utara dan selatan ni. Sekejap Wahabi yang dianggap sebagai Puritan ataupun fundamentalist, dan kemudian dianggap sebagai liberal kerana terlalu luas. Kerana kita menilai dalil, kita bukan sesuka hati kita saja. Kita rasa hari ini kita nak, kita tukar kepada dah. Kita berdasarkan dalil semampu mungkin. Kadang-kadang kita tersilap, kadang-kadang kita tidak tepat. Itu benda biasa sahabat-sahabat. Baik, itu yang pertama. Keluasan pandangan agama meraihkan berdasarkan dalil, bukan hanya kerana mimpi. No, dia ada kaedah dia. Contoh dalam ilmu hadis, kita perlu ada bukti. Perkataan qaul ulama terhadap ulama tajrih dan ta'dil, okey, bukan daripada mimpi. Oh, Nabi mensahihkan, Nabi mendhaifkan. Kalau itu diterima, keseluruhan ilmu hadis itu akan hancur
dan tidak valid sama sekali. Ekstrim itu ada pada semua pihak, tolaklah yang mana datang ekstrim itu. Sama ada datang daripada sokol Salafi Wahabi, sama ada ia datang daripada Asy'ariyah Maturidiyah, sama ada datang daripada kesufian yang bercangkah dengan jelas dengan sariah daripada Quran dan Sunnah, tolak. Itulah kaedah selamatnya. Baik, berbeza pandangan, benda yang okey. Jangan maki hamun, jangan jahat. Orang tak kata buat dan kata-kata dan kemudian gunakan undang-undang dan katakan bahawa dia pengganas, dia pengkafir. Jangan buat begitu. Itu jahat. Itu keji. Jangan buat. Kemudian anda berada pada otoriti, anda tangkap dia, anda halang dia bercakap. Dan jangan melampau dalam mana-mana semua pihak guna kuasa, tangkap dengan label pengganas hanya kerana isu berkaitan dengan khilafiyah. Awak kata, oh, puak-puak Wahabi ni suka mengkafirkan, suka menyesatkan, suka membid'ahkan orang. Tapi anda pula dengan idea tu pergi tangkap dan label orang bermasalah daripada kehidupan dia, ditangkap, dipasung. Dan juga jangan sesat menyesatkan dengan begitu mudah menggunakan kuasa. Akhir sekali orang yang patut boleh bercakap dinafikan kerana apa? Kerana tak dapat tauliah. Tak dapat tauliah. Saya ingat ada beberapa negeri yang saya buat secara online, termasuk dengan wilayah persekutuan, untuk renew since daripada 2018 pun tidak ada keputusan secara online. Saya pun tidak tahu kenapa. Saya ada latar belakang dalam bidang pengajian Islam sehingga kepada tahap tertinggi, alhamdulillahirabbil alamin, iaitu PhD, tapi tetap juga diberikan kepada saya. Saya pun tidak tahu, tidak ada jawapan. Mungkin daripada isu administrasi lambat ke, wallahu taala alam. Jadi apa yang saya boleh untuk rumuskan, kejahatan, ekstremisme dan yang lain-lain ini berlaku dalam semua aliran. Kita jangan raikan. Kita lawan dengan baik. Kita berbeza pandangan dengan terhormat. Beritahu, jangan panggil nama. Ya, termasuk dalam sebahagian di kalangan kawan-kawan yang mungkin daripada aliran Salafi itu, jangan melampau. Okey, jangan gunakan isu peribadi. Elakkan, kerana seperti mana kita tak suka ia berlaku kepada diri kita, jangan gunakan kepada pihak yang lain. Semoga aliran pemikiran Asy'ariyah Maturidiyah dan juga Salafiyah ni dapat duduk bersama dan berbeza perkara yang berbeza, dapat untuk meraihkan benda yang sepatutnya diraihkan dan bersepakat atas perkara yang bersepakat. Dan jangan kita menjadi kelompok yang hari-hari banyak kitab yang sama, saya ada sedikit bersama dengan saya, ada banyak isu yang lain yang boleh kita bincang. Saya jadi kadang-kadang terkesima, ada orang yang mengajar hampir 90 sepanjang hidup, 90% dalam hidup dia, Wahabi, bid'ah. Dan kita ada banyak benda yang lain. Kita ajarkan tentang fiqh muqaran, fiqh perbezaan pandangan, fiqh berbeza mazhab. Kita tunjukkan, nak ke kalangan mazhab Syafi'i, silakan, ahlan wa sahlan, tak ada masalah. Tapi bila orang lain menilainya sebagai perkara yang lemah dan jangan katakan dia sebagai orang yang sesat. Jangan, kerana itu pandangan mazhab yang berbeza. Takkanlah mazhab Hanafi, Hanbali dan yang lain itu berdasarkan kitab dan Quran Sunnah dan juga pandangan ulama mu'tabar itu dianggap sebagai sesat. Itulah punca kepada ekstremisme. Maka kita lawan ekstremisme itu, dan saya kira kita suburkan dialog terbuka, debat terbuka ini supaya dapat, jangan kita duduk tempat kita hebat, bayangkan hebat, dahsyat, tiba-tiba dipanggil untuk dialog tak berani. Lepas tu hantar mesej kat orang tu, jangan kawan dengan dia, jangan kawan dia ni sesat, dia ni Wahabi. Kenapa bacul begitu? Saya tahu ada sebahagian ustaz-ustaz yang hebat, yang selebriti, yang dikenali buat perkara begitu, kerana ada sebahagian orang-orang yang mungkin terkenal menunjukkan bukti-bukti itu kepada kami yang dianggap, yang dilabel sebagai Wahabi. Jadi moga Allah rahmati kita, Allah rahmati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita kurangkan ketajaman pertembungan ini untuk kita boleh duduk sekali dalam membina negara ini dan juga agama dan umat Islam khususnya di negara Malaysia. Wallahu taala alam. Terima kasih semua atas waktu dan ruang untuk melihat ataupun menonton celoteh dan juga react saya terhadap perdebatan dan dialog terbuka di Perlis pada Sabtu yang lalu, iaitu pada, maaf saya pun lupa tarikhnya supaya tidak tersilap secara ni, pada 11 hari bulan yang lalu, 11 Februari, sebab saya tahu ia akan mungkin diulang 11 Februari 2023 yang lalu, dan semoga itu dapat diteruskan dalam tajuk dan tema yang berbeza sehingga memanfaatkan kita semua. Wallahu alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.